berkenaan dengan yang kesal dengan cara-cara tindakan yang dibuat oleh bangsa-bangsa besar. Well, we are very, to say the least, disgusted with the way the Bosnian issue is being handled. We find that the United Nations and NATO, while talking a lot about human rights and violation of human rights, are quite prepared to see the Serbs mistreat, kill, rape the Bosnians, and all they do is withdraw because they cannot fight against the Serb. If they know they cannot fight against the Serb, don't go. Declare. And when we ask to supplement arms for our own troops so that if they are attacked by the Serbs, they will not have to surrender to the Serbs and embarrass the UN, we are told that we don't need any arms. We wanted to send additional troops. We are told we cannot send any additional troops. Operasi Musim Dingin Bahagian 2. Keadaan yang tadinya terang benderang oleh percikan api rifle kini telah menjadi gelap gelita. Jam telah menunjukkan pukul 2.30 pagi waktu tempatan. Masih kelihatan samar-samar untuk meneruskan operasi. Arahan yang diterima daripada ground control adalah menyelamatkan seberapa ramai yang mungkin orang awam supaya berada di kubu terakhir sekitar Sarajevo. Akses ke tempat lain hampir terputus di kala ini. Mostar dan Srebrenica diserang hebat. Orang awam dan polis yang mengangkat senjata ketika ini mempertahankan kedudukan mereka. Di Bosnia, mafia mereka juga memainkan peranan yang penting di dalam menjaga negara mereka. Buktinya, mereka telah membekalkan senjata daripada pasaran gelap. Mereka bersama-sama polis dan orang awam mempertahankan kedaulatan negara mereka walaupun mereka adalah mafia. Mereka juga memberi sumbangan kepada masyarakat. Pada waktu itu, kerja-kerja penggalian terowong ke lapangan terbang sedang giat dijalankan. Terowong yang digelar Tunnel of Hope, terowong yang dibina secara sukarela dan secara manual oleh penduduk tempatan dan para pejuang Islam Bosnia. Terowong yang berperanan besar di dalam memastikan kelangsungan perjuangan tentera Islam Bosnia mempertahankan Sarajevo. Pendekar juga terlibat di dalam pembinaan ini dan seterusnya menjaga kelangsungan terowong. Ianya dibina pada Mac 1993 sebagai laluan perhubungan di antara kawasan yang terpisah akibat penguasaan tentera Serb. Terowong sepanjang 1 km ini menghubungkan antara Dobrinja dan Butmir yang telah disifatkan sebagai nadi kepada tentera Islam Bosnia dalam mempertahankan Sarajevo daripada jatuh ke tangan puak Serb. Dua kawasan ini merupakan kawasan-kawasan di Sarajevo yang berada di dalam kepungan barisan tentera Serbia. Pintu masuk di wilayah Dobrinja itu adalah merupakan garaj di sebuah bangunan apartmen. Pintu masuk di wilayah Butmir pula adalah sebuah rumah kepunyaan sebuah keluarga bernama Kolar. Pada mulanya, terowong ini adalah hanya sebuah laluan yang sempit, berlumpur dan gelap kerana tiada bekalan elektrik. Setahun selepas itu, ianya siap dibina. Landasan kereta api yang kecil telah diletakkan di sepanjang laluan dan kereta sorong kecil dibina untuk mengangkut bekalan makanan dan perubatan daripada PBB melalui terowong tersebut. Tidak lama kemudian, terowong ini dilengkapi dengan kabel voltan 12 MW, pam untuk mengepam air bawah tanah dan paip minyak serta lampu kekal. Terdapat dua masalah utama mengenai terowong ini. Masalah yang pertama ialah kerap berlakunya banjir oleh air dari bawah tanah yang boleh meningkat sehingga ke paras pinggang. Yang kedua adalah kualiti udara di dalam terowong tersebut.
Terowong ini tidak mempunyai lubang pengudaraan yang baik dan akibatnya semua orang yang memasuki terowong terpaksa memakai topeng bagi mengelakkan kesesakan nafas oleh debu serta kotoran. Kedua-dua pintu masuk terowong Sarajevo di Butmir dan Dobrinja telah dikawal ketat oleh tentera bersenjata Bosnia. Ada laporan yang mengatakan orang-orang Islam di Sarajevo terpaksa membayar upah sehingga USD 120 seorang kepada tentera Bosnia untuk menggunakan laluan ini ke lapangan terbang Sarajevo bagi menyelamatkan diri dan keluarga mereka daripada menjadi mangsa pembunuhan kejam. Tun Mamat telah ditempatkan di salah satu kawasan pergunungan sebelum Treverbeek di mana tentera Serb menempatkan askar dan artileri mereka dan juga beberapa tempat persembunyian sniper yang sentiasa menunggu mangsa sepanjang perang. Treverbeek adalah kawasan maut bagi orang awam yang melaluinya untuk melepaskan diri. Tiba-tiba Korporal bersuara, "Tuan, perlukah kita ambil sikap menunggu? Ramai orang awam telah terkorban dengan sikap tunggu dan lihat kita." Korporal adalah seorang yang sangat berpengalaman dan peka. Tun Mamat sendiri banyak belajar daripadanya. Bom adalah kepakarannya yang tiada tolok bandingan. Tun Mamat sangat beruntung kerana Korporal berada di dalam skuadronnya. Selepas itu, pendekar lain pun turut bersuara, "Ya tuan, kita tak boleh terus menunggu dan melihat. Kita harus lakukan sesuatu." Tun Mamat memandang mereka. "Anda semua ada cadangan?" ujar Tun Mamat. Kemudian, Tun Mamat menyambung perbualannya. "Saya perlukan beberapa orang peninjau, observer dan juga marksman." Tun Mamat kemudiannya membuka peta sambil berkata, "Di dalam beberapa hari ini, saya perhatikan kedudukan spark api rifle statik. Ini menandakan sniper amatur atau orang awam Serb. Kamu lihat di kawasan ini sambil menunjuk di kawasan peta dan di kawasan lokasi. Kita perlu bersihkan laluan sniper sebelum kita sampai ke kawasan artileri." Kemudiannya, salah seorang pendekar mencelah dan memberikan pendapat, "Tuan, apa kata kita minta unit artileri Arbil mengebom kedudukan yang ditanda?" Tun Mamat kemudiannya menjawab, "Cadangan awak itu sememangnya baik, tetapi berbaloi ke satu peluru meriam untuk satu sniper amatur. Lebih-lebih lagi kita kekurangan senjata berat. Apa yang mampu kita buat?" Kemudian pendekar bertanya lagi, "Maka apa cadangan tuan?" "Begini, saya perlukan 2 orang peninjau untuk seorang observer dan seorang marksman. Kamu semua perlu bergerak secara senyap atau istilah yang lebih tepat, kamu haruslah merangkak menyusup ke kawasan musuh. Lebih kurang 1.5 km jaraknya," ujar Tun Mamat. Setelah menerima arahan, mereka sangat bersemangat di dalam menggalas tugas tersebut. Tun Mamat telah memberi penerangan mengenai apa yang perlu dilakukan. Di atas kertas semuanya nampak mudah, namun perlu diingat, ini adalah kawasan bersalji yang sejuk sangat dan melampau. Begitulah kritikalnya suasana yang perlu mereka lalui. Namun demi kelangsungan hidup, mereka, pendekar, sanggup berkorban apa sahaja untuk kesejahteraan dan keselamatan orang lain. Jam telah menunjukkan pukul 4 pagi waktu tempatan. Suasana agak sunyi di kali ini. Untuk meninjau, mereka perlu berada di kaki gunung. 2 orang pendekar telah bergerak perlahan hingga ke kaki gunung. Selepas itu, mereka merangkak di dalam salji untuk mengintip di kawasan lapang. Walaupun waktu ini pendekar dapat mengesan kedudukan sniper, mereka harus menunggu hinggalah matahari terbit. Ini kerana ledakan api rifle mampu membuat musuh mengesan di mana kedudukan mereka. Tun Mamat hanya memerhatikan daripada atas. Cubaan 2 orang pendekar untuk mengintip. Tiba-tiba terdengar bunyi yang kuat, bunyi ledakan bom diikuti api yang menjulang tinggi. Allahu Akbar. Tun Mamat terus mencari sasaran bunyi dan ledakan tadi. Allah, Allah, Allah. Ketika itu darah telah berderau, jantung telah mengepam laju. "Tuan!" Korporal menjerit sambil merampas binokular daripada tangan Tun Mamat. Tun Mamat sebenarnya telah melanggar arahan supaya berkawal di kubu serta memastikan penduduk awam selamat melintasi pergunungan untuk ke Sarajevo. Namun, naluri manusia mana yang dapat menahan perit jika melihat orang awam yang dibunuh adalah orang tua seperti mak ayah sendiri? Tidak kurang juga mangsa adalah wanita dan kanak-kanak yang dirogol secara kejam. Sebagai manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan, adakah kita akan meninggalkan seperti itu sahaja atau kita bertindak untuk mempertahankannya? Lagi-lagi adalah orang yang seagama dengan kita. Bersambung bahagian 3.